Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin Eliana binti Mat Zainuddin. Saya pelajar daripada College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim atau lebih dikenali sebagai QUISI. Saya pelajar daripada kos pendidikan awal kanak-kanak dan kad matrik saya bernombor KAD 230807045. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai prinsip asas perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan bagi pertumbuhan dan perkembangan awal kanak-kanak. Pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk perancangan kurikulum. Guru dapat mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar di dalam pelbagai peringkat perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkait mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan yang membolehkan guru memahami konsep perkembangan yang ingin dicapai oleh kanak-kanak berbagai umur. Ia juga membolehkan guru merancang serta memilih bahan bacaan pada peringkat kesukaran yang paling sesuai. Guru perlu mengetahui jenis minat yang mungkin dibentuk oleh kanak-kanak berbagai peringkat umur yang memberi dorongan agar penyertaan pelajar yang berkesan dapat dijayakan di dalam bilik darjah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang maksud pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang boleh dinilai atau diukur mengikut satu peringkat ke satu peringkat perkembangan yang lain dari satu jangka masa ke satu jangka masa yang lain. Selain itu, pertumbuhan juga melibatkan perubahan dari segi kuantiti seperti berat badan, tinggi, lebar dada dan sebagainya. Pertumbuhan juga melibatkan perubahan struktur dan fungsi tubuh individu dalam proses menuju kematangan. Pertumbuhan juga merupakan perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz badan, iaitu perubahan-perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar. Perkembangan pula bermaksud perubahan kualitatif. Kualitatif ialah perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi perubahan yang berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu. Kuantitatif pula ialah perubahan yang dapat diukur dari satu ke satu peringkat yang lain dari semasa ke semasa. Perubahan tubuh bersifat kualitatif. Pertumbuhan fizikal terdiri daripada perkembangan dan perubahan pada bahagian fizikal seperti berat badan, ketinggian, lilitan kepala dan lengan, nisbah badan, kaki, kandungan lemak badan, pertumbuhan gigi dan tulang rangka. Perkembangan fizikal. Dalam perkembangan fizikal ini bukan sekadar berat badan dan tinggi yang ideal. Ia termasuk juga kemahiran motor halus dan motor kasar. Perkara yang boleh membantu kanak-kanak mencapai perkembangan fizikal yang sihat ialah melalui pemakanan yang seimbang serta aktiviti fizikal harian mereka. Aktiviti fizikal bermaksud melakukan aktiviti-aktiviti yang menggerakkan anggota badan termasuklah bersenam, berlari, melompat, peluang untuk bergerak dan bermain dengan kanak-kanak yang lain. Kanak-kanak cenderung lebih aktif ketika berada di luar rumah dan bukannya ketika berada di dalam rumah. Aktiviti fizikal menyokong pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. Ia juga meningkatkan kecergasan kanak-kanak. Aktiviti
Aktiviti fizikal membantu dalam perkembangan kemahiran motor yang lebih baik dan kemahiran konsentrasi serta berfikir. Perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan, pembesaran dan kemahiran motor fizikal kanak-kanak. Perkembangan fizikal ialah perkembangan motor kanak-kanak yang merangkumi kemahiran-kemahiran koordinasi otot yang menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal. Kanak-kanak mengalami perubahan dari segi bentuk dan saiz, kebolehan mengawal pergerakan motor kasar dan motor halus serta koordinasi anggota badan. Ia terbahagi kepada pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kemahiran motor fizikal terbahagi kepada pantulan semula jadi, motor kasar dan motor halus. Motor kasar berkaitan dengan otot-otot kasar, manakala motor halus berkaitan dengan hal yang menggunakan saraf. Selain itu, perkembangan fizikal juga merangkumi perkembangan sensori, khasnya penglihatan dan pendengaran. Kanak-kanak dapat belajar mengembangkan kemahiran fizikalnya melalui pelbagai aktiviti berkaitan pergerakan kreatif. Aktiviti fizikal membantu dalam perkembangan kemahiran motor yang lebih baik dan kemahiran konsentrasi serta berfikir. Perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan, pembesaran dan kemahiran motor fizikal kanak-kanak. Perkembangan fizikal ialah perkembangan motor kanak-kanak yang merangkumi kemahiran-kemahiran koordinasi otot yang menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal. Kanak-kanak mengalami perubahan dari segi bentuk dan saiz, kebolehan mengawal pergerakan motor kasar dan motor halus serta koordinasi anggota badan. Ia terbahagi kepada pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kemahiran motor fizikal terbahagi kepada pantulan semula jadi, motor kasar dan motor halus. Motor kasar berkaitan dengan otot-otot kasar, manakala motor halus berkaitan dengan hal yang menggunakan saraf. Selain itu, perkembangan fizikal juga merangkumi perkembangan sensori, khasnya penglihatan dan pendengaran. Kanak-kanak dapat belajar mengembangkan kemahiran fizikalnya melalui pelbagai aktiviti berkaitan pergerakan kreatif. Saya akan menerangkan tentang kemahiran motor kasar dan motor halus. Kemahiran motor kasar adalah kawalan pada tingkah laku yang memerlukan banyak otot dan membolehkan kanak-kanak bergerak balas dengan persekitarannya. Contohnya, berjalan, berdiri, merangkak dan sebagainya. Perkembangan kemahiran motor banyak bergantung kepada perkembangan otak, keseimbangan badan dan peningkatan koordinasi mata dan tangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan atau pendengaran mengalami masalah menyeimbangkan badan. Kemahiran motor halus pula ialah kemahiran yang menggunakan otot-otot yang kecil seperti jari dan tangan. Contohnya, menggunting, menggentil, memicit, memegang dan lain-lain pergerakan yang melibatkan jari. Walaupun kanak-kanak dapat menggunakan jari tangan mereka, tetapi memakan masa yang lama supaya menjadi lebih mahir. Kanak-kanak yang menggunakan kemahiran jari dipengaruhi oleh faktor biologi di mana kanak-kanak yang mengalami masalah otak seringkali tidak dapat menggunakan jari mereka. Kanak-kanak ini lebih cenderung menggunakan tangan. Kemahiran menggunakan motor halus
mengalami peningkatan selari dengan meningkatnya umur mereka. Pertumbuhan fizikal dalam 4 peringkat usia. Pada usia bayi berumur 0 hingga 3 bulan, bayi akan memberi respon kepada bunyi yang kuat. Selain itu, bayi juga dapat mengenali suara ibunya atau orang terdekat. Hanya mendengar suara bayi itu sendiri, ia juga dapat menyebabkan bayi itu terhibur dan cuba untuk menghasilkan bunyi yang lain. Apabila bayi berusia 4 hingga 6 bulan, bayi tersebut akan memusingkan kepala ke kiri atau kanan serta membesarkan mata untuk mencari bunyi sekeliling. Selain itu, auditory feedback lobe bayi akan berkembang di mana bayi akan berasa seronok untuk mendengar muzik atau alat permainan yang mempunyai bunyi seperti loceng. Bayi pada usia ini juga akan mula membezakan bunyi persekitaran dengan bunyi daripada percakapan orang seperti suara ibunya. Bayi ini juga akan mudah menangis sekiranya melihat wajah selain daripada ibunya atau ahli keluarga. Pada usia 7 hingga 9 bulan pula, bayi akan mula mencari koordinasi di mana munculnya bunyi dengan memberi respon seperti memusingkan kepala, mata ke kiri dan ke kanan dan menggerakkan tubuh badan. Bayi ini juga mempunyai kesukaran untuk mengenal pasti lokasi bunyi yang berada di belakang atau di atas. Di samping itu, bayi pada usia ini akan mula menghasilkan bunyi tiupan. Semasa melangkah ke usia 10 hingga 18 bulan, bayi ini akan mula memberi respon secara fizikal kepada bunyi atau muzik yang didengarinya. Selain itu, bayi itu cuba mengenal pasti objek yang disebut, memahami beberapa frasa dan menunjukkan minat kepada bunyi radio, televisyen, mendengar cerita atau lagu kanak-kanak. Apabila melangkah ke usia 18 bulan hingga 4 tahun, kanak-kanak akan mula memahami apabila namanya dipanggil, mengingati apabila disuruh seperti tolong letak buku di atas meja dan susun kerusi itu. Bayi ini juga akan mula mengikuti perbualan apabila memahami tentang topik perbualan, menjawab soalan yang berbentuk gambar rajah dan dalam buku dan membuat penilaian kognitif tentang apa yang didengari. Sebagai contoh, boleh ceritakan dengan ibu tentang percutian di Disney World. Selain itu, pada usia ini, kanak-kanak akan mula meningkatkan kemahiran mendengar mereka dengan mendengar sepenuh perhatian dan menceritakan kembali cerita yang pernah didengari dengan menggunakan ayat yang berulang. Kanak-kanak yang berusia 5 hingga 6 tahun akan mula mengingati kembali fakta daripada cerita serta mempelajari huruf vokal dan konsonan, mampu untuk meringkaskan cerita apabila mendengar sesuatu maklumat pada satu masa. Kanak-kanak berumur 4 tahun belajar mempunyai refleks yang lebih baik dan kemahiran motor kasarnya mula membuat kemajuan hebat. Ciri-ciri perkembangan fizikal bagi 4 peringkat usia. Pada peringkat pertama, bagi bayi yang berusia 0 hingga 1 tahun,
Setiap bayi yang berumur sebulan boleh menghasilkan tangisan yang berbeza seperti menangis kerana lapar atau menginginkan belayan ibu. Apabila mencapai usia 4 bulan, bayi akan melalui peringkat awal perkembangan emosi seperti ketawa apabila berasa gembira. Selain itu, koordinasi fizikal berlaku pada bayi, iaitu mata bayi boleh mengikut objek yang bergerak. Pada usia 6 bulan, perkembangan psikomotor bayi akan meningkat di mana ia boleh menggenggam ibu jari atau objek yang diberikan kepadanya. Perkembangan fizikal kanak-kanak ini adalah merupakan perkembangan dan perubahan yang berlaku ke atas fizikal seseorang yang merangkumi pertumbuhan fizikal, iaitu dari segi perubahan saiz kepala dan badan, kandungan badan, pertumbuhan gigi dan rangka tulang serta dari segi kemahiran pergerakan motor, iaitu motor kasar dan motor halus, serta pengawalan dominan tangan kanan atau kiri. Apabila bayi berusia 8 bulan, bayi sudah mula pandai duduk dan merangkak dengan sendirinya tanpa bantuan daripada orang lain kerana pada masa ini otot leher, tangan, kaki dan pinggul bayi sudah semakin kuat dan membolehkan bayi untuk duduk dan merangkak dengan cepat. Pada usia 1 tahun pula, bayi akan mula belajar untuk duduk, merangkak dan berdiri. Bayi sudah mahir untuk melangkahkan kakinya dengan berpaut pada kerusi atau meja untuk mengimbangkan berat badannya. Pada peringkat kedua, bagi bayi tatih yang berusia 1 hingga 2 tahun, kematangan fizikal dan mental mula meningkat, iaitu bayi sudah pandai jalan bertatih dibantu oleh pengasuhnya. Kanak-kanak pada usia ini akan mula berjalan, bercakap atau babbling dan memahami makna perkataan. Di akhir peringkat ini, kanak-kanak sudah mahir untuk berjalan tanpa bantuan daripada pengasuhnya kerana kanak-kanak sudah memperolehi keseimbangan badan yang sempurna dan berlari serta mula bercakap, tetapi bercakap dengan pelat dan kurang lancar. Apabila melangkah ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat ketiga yang berusia 2 hingga 4 tahun, kanak-kanak sudah mencapai koordinasi mata, tangan dan kaki yang semakin sempurna. Misalnya boleh menguruskan diri sendiri seperti mula makan bersendirian dan memakai kasut dengan sendiri. Selain itu, kanak-kanak bercakap menggunakan ayat yang mudah tetapi tidak begitu baik dan ayat yang digunakan tidak begitu lengkap. Koordinasi dan kematangan fizikal kanak-kanak sudah semakin kukuh. Misalnya, boleh menunggang basikal beroda 3 dan boleh menuruti arahan mudah daripada ibu dan bapanya. Peringkat usia yang terakhir bagi ciri-ciri perkembangan fizikal bagi 4 peringkat usia ialah peringkat keempat. Pada peringkat keempat pula iaitu kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Proses interaksi kanak-kanak mula terbentuk kerana pada tahap ini kanak-kanak mula bersosialisasi dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya dengannya. Kerana pada masa ini kanak-kanak telah bersedia dan memasuki alam persekolahan, iaitu ke kelas
prasekolah atau tadika. Kita dah sampai ke penghujung perbentangan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah setiap perkembangan fizikal adalah berkaitan antara satu sama lain, iaitu daripada perkembangan dan pertumbuhan tubuh badan dengan perkembangan otak seseorang manusia itu. Perkembangan fizikal ini juga mempunyai tahap-tahap perkembangan tertentu yang menunjukkan peningkatan perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam tempoh untuk mencapai umur dewasa semenjak dari dilahirkan lagi. Melalui perkembangan fizikal ini juga banyak yang dapat dihuraikan tentang proses pembesaran dan pertumbuhan kanak-kanak, dan kita juga dapat mengetahui pelbagai perlakuan kanak-kanak mengikut peningkatan dan tahap umur mereka. Dan tamatlah perbentangan kita pada hari ini. Saya berharap perbentangan saya ini memberi manfaat kepada kawan-kawan yang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.